Oleh itu saya bagi pihak geng 44 yang dibetua, geng tak ada jawatan di belakang ni, ingin memberi sedikit pandangan, cadangan, teguran kepada kerajaan dengan harapan menerima dengan hati dan tangan yang terbuka. Janganlah mulut kata ya tapi hati kata lain. Pertama saya nak sentuh tentang transformasi pentadbiran. Payung transformasi pentadbiran. Sudah tentu Akta Anti Lompat Parti. Sebenarnya Yang Berhormat Tuan Yang Dipertua, saya telah memasukkan rang undang-undang peribadi, Private Members Bill, iaitu yang dipanggil Pemecatan Ahli Parlimen 2021. Transformasi pentadbiran yang dicadangkan oleh kerajaan dengan wujudnya rang undang-undang Akta Lompat Parti wajib dan wajar dilakukan secepat mungkin. Bukannya apa? Sebab kalau katak tu nak lompat, dia tak ikut masa Tuan Yang Dipertua. Siang pagi, malam petang. Itu sebabnya saya nak bagi sedikit pantun pada semua katak-katak yang lompat. Lompat si katak lompat. Lompat di dalam perigi. Lompat jangan tak lompat. Nanti tak sempat menjadi. Itu sebabnya Tuan Yang Dipertua, atas konsep demokrasi, boleh. Kita kena wujudkan Akta Lompat Parti. Pengerang boleh. Abang Mat, tunggu sekejap Abang Mat. 9 minit. Kejap je saya bagi balik. Tetapi lompat, Akta Lompat Parti ni bahaya dia satu saja. Dia lompat apa pun sebab, kerana dipecat, kerana digabungkan, kerana ialah bila dah tak suka dia pergilah. Mewujudkan satu mekanisme melalui rang undang-undang ini, pemecatan ahli parlimen, supaya senarionya lebih terbuka dan diberikan kuasa kepada rakyat untuk menentukan sama ada nak ganti ke tak ganti kepada yang lompat itu. Sebab kita mesti menerima Tuan Yang Dipertua, tak semestinya yang lompat itu lompat kerana dia nak lompat. Kadang-kadang dia dipaksa lompat kerana dia telah dipecat. Jadi cadangan saya dengan rang undang-undang ini macam orang bercerai lah. Saya dulu Tuan Yang Dipertua jadi peguam syariah 20 tahun. Abang Mat, peguam syariah Abang Mat. Yang Berhormat, boleh saya mencelah? Kejap dulu, kejap. Boleh saya mencelah Yang Berhormat? Kejap. Yang ini penting. Kejap. Peraturan kata saya kena bagi kebenaran. Kejap Abang Mat. Saya nak cakap, biar saya habis. Maknanya, itu sebab dalam Islam, bila cerai, dia kena ada masa edah lepas gugur talak. 3 bulan. Dia kena relax je, dia kena fikir. Nak cerai tak nak cerai, nak sambung tak nak sambung. Itu sebenarnya. Jadi apa yang saya cadangkan di sini, rang undang-undang pemecatan ahli parlimen, biarlah referendum dibuat kepada rakyat untuk tentukan wakil rakyat yang lompat itu diganti ataupun tidak. Itu saja. Jadi saya minta tolonglah kepada Yang Berhormat dan Menteri, Yang Berhormat abang saya, Menteri Undang-Undang yang baru, Yang Berhormat Santubong, untuk berikan laluan fast track kepada rang undang-undang saya untuk didebatkan dan diambil alih oleh kerajaan sebagai asas kepada Akta Anti Lompat Parti dan Pemecatan Ahli Parlimen 2021 digabungkan untuk mewujudkan parlimen yang lebih berwibawa dan merangkumi. Silakan Yang Berhormat Abang Mat dan Yang Berhormat Buford. Silakan. Seminit je Yang Berhormat. Nampak pengerang bila jadi ahli parlimen biasa ni cemerlang sekali. Saya nak tanya satu, individu lompat. Macam mana parti lompat? Misalnya bersatu bersama dengan PH, lompat belah sana dan wujudnya pejuang. Kami dulu bersama Pakatan Rakyat, PAS, PKR, DAP. PAS bercerai dengan DAP dan Keadilan. Kalau parti lompat, bagaimana keadaan begitu? Adakah kita lompat bersama ataupun kita pilih keadaan yang macam mana? Ini minta pakar undang-undang tolong jelaskan. Okey, Yang Berhormat. Bagaimana pula dengan mereka yang nak juga melompat tapi ada sebab-sebab tertentu tak jadi melompat? Bagaimana pula dengan mereka yang mengatakan, Kak pergilah Kak, ini penting kakak kena pergi bersama-sama masuk dalam bersatu. Bagaimana tu?
Terima kasih. Itu sebab dalam Islam bila bercerai itu tak boleh ikut hati. Tukang cocok ramai. Tukang kipas lagi ramai. Maknanya maksud saya ialah banyak sebab alasan orang YB tukang cocok lah juga tu kan. Saya minta maaf Yang Berhormat, cocok-cocok ni saya tak faham Maknanya Yang Berhormat, saya jawab pada soalan Abang Mat. Sebenarnya mekanisme yang saya cadangkan ialah merujuk kepada elemen parti yang pergi sebagai gabungan. Masalah kita yang paling penting ialah untuk Yang Berhormat fahami ialah mekanisme mesti ada sebab tak semesti yang pergi itu atas alasan hanya kerana lompat. Kemungkinan dipecat atau mungkin yang berlaku kerana kerajaan gabungan. Tetapi yang kita nak wujudkan ialah satu sistem yang mana dia tidak boleh hanya lompat sesuka hati bila-bila masa. Adanya mekanisme dan mekanisme yang paling penting dan paling wajar ialah mana rakyat menjadi penentu kepada pengganti. Sebab saya percaya tak semua yang bertanding mungkin dalam PRU ke-15 ini akan menjadi mereka yang mewakili parti politik. Kemungkinan akan mewakili sebagai calon bebas sebagai contoh. Takkan bila dia gabung lepas menang, kursi itu terus digugurkan talak. Dia kenalah diberikan edah kepada yang mengundi. Kemungkinan dia masuk pada kerajaan yang disokong oleh pengundi. Jadi kita memberi kuasa kepada pihak Suruhanjaya Pilihan Raya untuk membuat referendum melalui petition daripada rakyat tersebut sama ada yang telah lompat, kerusi itu terus gugurkan, diadakan pilihan raya kecil atau kita kekalkan mereka yang telah lompat. Lompatan ini tertakluk kepada sebab masing-masing tetapi yang lebih penting ialah mewujudkan mekanisme supaya lompatan itu tidak hanya dia lompat dan terus hilang kerusi dan kemudian bukan saja menyusahkan rakyat tetapi juga menyusahkan kos kepada pihak SPR. Dalam bab ni saya nak sebut satu je perkara. Bila orang bertanding, dia bukan hanya bertanding seorang diri. Kalau dia mewakili parti, kos parti itu lebih tinggi pada kos untuk pilihan raya. Persediaan, nama-nama calon, nama-nama jentera, bukan saja itu termaksud juga data-data yang telah mereka gunakan untuk pilihan raya. Jadi ini tidak berlaku adil, bukan saja kepada parti, tetapi yang lebih penting tidak berlaku adil kepada rakyat. Akhir sekali saya nak tekan dalam bab ini, perkataan yang paling penting ialah kita mesti menekankan bahawa kalau mungkin ke pada masa depan pilihan raya kita mungkin pilihan raya kepada blok parti dan bukan individu. Terpulanglah pada kerajaan dan saya rasa MOU yang ditandatangani ini ialah platform yang terbaik untuk kerajaan mewujudkan pendekatan yang baru untuk pilihan raya pada PRU yang ke-15 akan datang. Merbuk nak menjelaskan